Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufizuddin bin Muhammad Syafuddin dan rakan-rakan sekalian akan membentangkan berkaitan gagasan Malayan Union. Jadi, gagasan Malayan Union. Kenapa gagasan Malayan Union diperkenalkan? Gagasan Malayan Union ini diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BME. Dan apakah harapan British terhadap Malayan Union? British berhasrat agar Malayan Union ini dapat melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Latar belakang gagasan Malayan Union. Unit Perancang Tanah Melayu yang diketuai oleh Major General Ralph Horn diberi tugas untuk merangka satu pentadbiran baharu iaitu Malayan Union. Setiausaha Tanah Jajahan British George Henry Hall membentangkan rancangan ini di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Rancangan Malayan Union yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Antara kandungan kertas tersebut ialah British akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan satu pentadbiran baharu di bawah jajahan British. Unit Perancang Tanah Melayu dibentuk di London pada Februari 1943. Seterusnya, rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum bertarikh 25 hari bulan 5 1945. Memorandum tersebut meminta supaya hak kewarganegaraan tidak mengikut Jusoli. Tang Chenlock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum kepada British berkaitan masa depan Tanah Melayu. Kertas Putih 6274. Rancangan Malayan Union disiarkan dalam Warta Kerajaan. Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu pada 1 hari bulan 5 1946. Jusoli merupakan syarikat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ciri-ciri perlembagaan Malayan Union meliputi sistem pentadbiran dan kewarganegaraan. Pentadbiran Malayan Union terbahagi kepada 3. Ketua Pentadbir Kesatuan Raja-Raja Melayu. Ketua Pentadbir Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Kesatuan Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Raja-Raja Melayu. Sultan menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan melalui prinsip Jusoli. Seluruh rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Mereka yang berumur 18 tahun ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun mendapat kewarganegaraan. Mereka yang berumur kurang di bawah 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Seterusnya, kronologi bagaimana British mendapatkan tanda tangan Sultan. British melantik Sir Harold McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan bagi memastikan misi ini disempurnakan dengan baik. British menghantar H.C. Whelan iaitu Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Melaya merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. H.C. Whelan merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. Whelan menjalankan tugasnya dari 8 September 1945 hingga 29 September 1945. Sultan pertama yang ditemuinya ialah Sultan Johor. Whelan kemudiannya berkunjung ke Selangor untuk menghadap Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Rombongan Whelan seterusnya menghadap Sultan Kedah. Kemudian beliau menemui Said Hussein iaitu
Setiausaha Kerajaan Perlis dan menghadap Raja Perlis di Kanga, Perlis. Dari Perlis, William bergerak ke Perak menghadap Sultan Perak. Pada 23 September 1945, beliau menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan pada 28 September, beliau menghadap Sultan Pahang. Seterusnya, William menemui Datuk Jaya Perkasa Cik Da Omar Mahmud, iaitu Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali. Akhir sekali, William ke Kelantan menghadap Sultan Kelantan. Dalam laporannya, beliau mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani Perjanjian Malayan Union. Pada setiap pertemuan dengan Sultan, William berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Dengan ini, misi William telah memudahkan tugas McMichael. Misi Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. Pada 11 Oktober 1945, McMichael, wakil kerajaan British, tiba di Port Swettenham, Selangor. Beliau ditemani A.T. Newbold sebagai jurubahasa. McMichael tetap menerima tentangan daripada Raja-Raja Melayu. McMichael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dalam tempoh 2 bulan, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang Raja-Raja Melayu. Yang pertama, Johor. Pada 18 Oktober 1945, McMichael menghadap Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Baginda menurunkan tanda tangannya pada 20 Oktober 1945. Yang kedua, seterusnya Selangor. McMichael menghadap Sultan Selangor, Sultan Hishamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Baginda menurunkan tanda tangan pada 20 Oktober 1945. Yang ketiga, Pahang. Pada 31 Oktober 1945, McMichael menghadap Sultan Abu Bakar Riyatuddin Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Abdullah Al-Muqtasim Billah, Sultan Pahang. Baginda terpaksa menandatangani pada 2 November 1945. Yang keempat, Negeri Sembilan. Kemudian, McMichael menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad, dan 4 orang undang. Pada 14 November 1945, baginda terpaksa turunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Yang keenam, Kedah. Pada 29 November 1945, McMichael berkunjung ke Kedah dan menghadap Sultan Badli Shah ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dalam pertemuan itu berlaku perdebatan antara kedua-dua pihak. Baginda bertegas enggan menandatangani Perjanjian Melayu Union. Walaupun bagaimanapun, pada 2 Disember 1945, McMichael berjaya mendapat tanda tangan baginda. Pada 4 Disember 1945, Raja Perlis Tuanku Said Putra Jamalullah ibni almarhum Said Hassan Jamalullah telah menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Pada 15 Disember 1945 pula, McMichael menghadap Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Muhammad keempat. Beliau mengugut untuk tidak mengiktiraf Raja-Raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan. Baginda beralah dan menandatangani pada 17 Disember 1945. Dan yang terakhir, McMichael kemudiannya menghadap Sultan Terengganu, iaitu Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Baginda enggan menandatangani dokumen tersebut kerana bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Namun, pada 21 Disember 1945, baginda terpaksa menurunkan tanda tangannya. William dan McMichael berjaya menyelesaikan misi mereka kerana menggunakan desakan dan ugutan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Kesannya, Raja-Raja Melayu membantah Perjanjian Malayan Union. Kesimpulannya, pembentukan Malayan Union adalah usaha penjajah untuk menaluki tanah air kita. Malayan Union telah mengubah tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Sekian daripada kami, terima kasih. Soalan kebat. Sebagai seorang pemimpin, cadangkan langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan kedaulatan negara bangsa. Soalan kedua, bagaimanakah fasa-fasa pembentukan Malayan Union? Skema jawapan.
Bagi soalan pertama, antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjadi jawapan ialah menguasai ilmu pengetahuan, mempunyai semangat cintakan negara, menguasai sains dan teknologi, mengukuhkan perpaduan kaum, menjaga nama baik negara, meningkatkan jati diri, tidak terpengaruh dengan agenda asing atau mana-mana yang munasabah. Untuk skema jawapan soalan kedua, bagi fasa-fasa pembentukan Malayan Union, ianya bermula pada Februari 1943, iaitu unit perancangan Melayu dibentuk di London. Seterusnya, 23 April 1945, Rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Persatuan Pelajar Melayu Britain hantar memorandum meminta supaya hak kewarganegaraan di tanah Melayu mengikut Jus Wali. Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum berkaitan masa depan tanah Melayu. Pada 22 Januari 1946, Kertas Putih 6274 membentangkan 13 perkara Malayan Union. Antara perkara tersebut ialah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan, agama Islam. Rancangan Malayan Union disiarkan dalam Warta Kerajaan. Akhir sekali, 1 April 1946, Malayan Union disiarkan di tanah Melayu.